kita suka memuji Indonesia, kita kagum dengan Indonesia, dan mereka tegas sebagai satu bangsa yang bermaruah. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas nasib bahasa Melayu Malaysia. Walaupun namanya sering digonta-ganti, kadang bahasa Melayu pernah pula memakai nama bahasa Malaysia, tapi tetap saja gagal. Nah, dari pengamatan kita sejauh ini, dua hal yang menyebabkan bahasa Melayu akhirnya tidak bisa bermartabat di Malaysia. Pertama adalah kegagalan Malaysia menghapus sekolah vernakular atau sekolah khusus Cina dan India. Penyebab kedua adalah kegagalan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi. Semua kegagalan itu karena faktor politik di Malaysia sendiri. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Jadi you bayangkan, memang kita merdeka cara aman, tetapi di dalam masyarakat kita sangat berpecah. Dan inilah yang tak dapat dibuat pada tahun 57. Kita merdeka. Kita cuma merdeka dengan sokongan British atas nama saja kerana kita tak dapat menyelesaikan masalah besar, iaitu perpaduan rakyat tanah Melayu masa itu. Perpaduan di antara orang Melayu, orang Cina, orang India dan lain-lain kaum yang duduk di tanah Melayu. Masing-masing dengan hala masing-masing, dengan dasar masing-masing, dengan bahasa masing-masing, dengan agama masing-masing, dengan cara hidup masing-masing. Jadi ini yang menyebabkan kita tak boleh. Dan sistem pendidikan sepatutnya menyatukan anak negeri. Dia macam di Thailand dibuat. Dia ada satu saja sistem pendidikan, iaitu dalam bahasa Thai, dan semua surat khabar Cina dibubar dan semua sekolah Cina ditutup. Satu saja, iaitu sekolah kebangsaan yang menggunakan bahasa Thai. Itu juga Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. Semua surat khabar Cina ditutup. Tetapi kita di tanah Melayu tidak. Sekolah Cina terus berkembang, dibiarkan sebab ada tekanan politik, ya. Tengku Abdul Rahman dan juga pemimpin-pemimpin pada masa itu tak mahu kehilangan undi, sebab memang betul kuasa mengundi orang bukan Melayu telah tinggi. Jadi mereka undilah apa yang mereka nak. Mereka tentu nak mendukung, orang Cina tentu nak mendukung bahasa kebangsaan mereka, tentu nak mendukung sekolah dia, ya, dan surat khabar dia, ya. Tentu mereka tak nak bergabung dengan orang Melayu ataupun bekerjasama dengan Melayu. Begitu juga India. So surat khabar Cina, surat khabar India kekal sampai sekarang. Yang ditutup apa? Surat khabar Melayu. Utusan Melayu itu ditutup, ya, utusan Malaysia ditutup. Sekejap kan, 2 tahun. Lepas tu baru dia hidupkan semula. Maknanya sekarang utusan Melayu ditutup. Kita dulu ada juga surat khabar saudara lah, ada surat khabar majlis, semua dah ditutup. Jadi yang tinggal utusan Melayu, ya, utusan Melayu. Lepas tu namanya utusan Malaysia bila jadi negara Malaysia. Yang pemiliknya adalah orang Melayu. Itu pun akhirnya dijual juga, dibubarkan pada hari itu. Ni sekarang Syed Mokhtar telah hidupkan semula. Jadi you bayangkan tidak, ini isu sejarah yang panjang. Jadi orang Melayu hari ini, apabila kita terlalu berpecah, kita sebenarnya membunuh diri sendiri, ya, bunuh diri sendiri. Jadi bagi saya, apabila mahkamah buat keputusan bahawa sekolah vernacular Cina ini tidak ada apa kita kata kepentingan awam, bagi saya tak tahulah, saya bukan seorang peguam. Tetapi kalau kita kata kepentingan awam, kepentingan umum, bagi saya ini adalah soal perpaduan. Kalaulah kita iktiraf sekolah kebangsaan sebagai sekolah negara kita, ya, sekolah yang ditanggung oleh kerajaan, maka sepatutnya kita ada guna satu bahasa pengantar saja, ya. Dan sekarang pun kerajaan telah ambil sekolah-sekolah vernacular Cina itu, diberi apa kita kata bantuan-bantuan. So dari segi bantuan mereka terima, tetapi dari segi pelaksanaan dasar pendidikan negara itu mereka tak terima. Ini longgarnya kerajaan kita, ataupun ironinya kita kata, benda yang agak membingungkan, ya. Bagaimana dia dapat bantuan daripada kerajaan tetapi dia tidak mahu melaksanakan dasar pendidikan negara, ya. Dan bagaimana pula kementerian kita sejak daripada merdeka sampai sekarang gagal untuk melaksanakan dasar pendidikan kebangsaan. Kenapa? Kerana kita mau bersifat politik, kita main politik, ya. Bila kita pilihan raya, kita ada seksyen yang sokong, ya, kaumnya sendiri, ya, maka kita dapatilah parti-parti yang memang berteraskan kaum hidup dengan begitu subur, ya. Jadi bagi saya sebenarnya, kalau kita kaji benar-benar, saya rasa sedih bahawa kita bermula dengan satu sistem yang jelas, satu dasar yang murni, satu dasar yang kita mahu perpaduan kaum, tetapi oleh kerana tolak ansur politik,
oleh kerana kita bertolak ansur dengan dasar-dasar negara, terutamanya sistem pendidikan. Sebentar guys, faktor politik memang jadi sebab kenapa bahasa Melayu gagal. Ketika partai-partai yang dukung kaum Melayu berkuasa pun, bahasa Melayu juga kurang berjaya. Apalagi sekarang ketika kekuatan partai Melayu, terutama UMNO, mulai merosot. Selain itu, sejak zaman penjajahan British, orang Malaysia memang sudah terbiasa dengan bahasa Inggris. Bahkan sampai sekarang, konstitusi Malaysia masih berbahasa Inggris. Yuk kita lanjut lagi ya. Maka akhirnya hari ini kita tidak ada lagi satu sistem pendidikan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, sama seperti kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dalam perlembagaan. Tetapi hari ini bahasa Melayu menjadi bahasa yang ada dalam perlembagaan, ya, tetapi tidak berada di dalam hati rakyat Malaysia. Kalau kita tonton TV, saya tengok kalau orang bukan Melayu, mereka suka bercakap bahasa Inggeris. Adalah juga yang pandai bahasa Melayu cakap bahasa Melayu. Saya selut juga golongan muda, ya, yang cuba menunjukkan rasa sayang daripada negara dengan bercakap bahasa Inggeris. Tapi bahasa Melayu, minta maaf, bahasa kebangsaan, ya, bahasa kebangsaan. Tetapi untuk apa kita kata orang-orang yang dalam bisnes, ya, dalam perniagaan, dalam swasta, dalam korporat, mereka gunakan bahasa Inggeris. Malah dalam kementerian pun mesyuarat juga dalam bahasa Inggeris. Jadi bagi saya sebenarnya, saya bercakap hari ini bukan saja saya sedih tentang bagaimana kita gagal untuk mewujudkan sekolah kebangsaan kerana kita membiarkan bertolak ansur memakmurkan sekolah jenis kebangsaan, ya. Lepas tu kita bagi bantuan masa dulu, bukan dulu, masa sekarang, dan lepas tu mereka enggan juga. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang mengkaji sejarah pendidikan negara, saya rasa sedih, ya. Maknanya kita suka memuji Indonesia, kita kagum dengan Indonesia yang semua kaum, semua rakyatnya bercakap bahasa Indonesia. Tak ada langsung tambah-tambah upacara rasmi dia, tambah kerajaan dia, tambah presiden je. Di United Nations pun jumpa dengan orang luar pun mereka cakap bahasa Inggeris, bahasa Indonesia, kan, ya. Dan mereka tegas sebagai satu bangsa yang bermaruah. Tetapi begitu juga Thailand, tak ada masalah. Mereka banyak juga orang Cina yang menguasai juga ekonomi. Indonesia juga orang Cina ada menguasai ekonomi, tetapi mereka telah dinationalize, kan, dengan bahasa Indonesia, bahasa Thailand, bahasa Thai. Tetapi kita gagal. Nampak kita aman, tetapi sebenarnya kita dalam perut macam gunung berapi lah. Dalam perut bumi itu lahar sentiasa menggelegak, ya. Kalau dia dah terlalu panas, nanti dia meletup, ya. Dia membunuh ramai orang, ya. Tetapi hari ini mungkin keadaan tidak macam dulu sebab ketegasan, ya, ketegasan bukan saja kerajaan yang telah berubah, ketegasan badan kehakiman juga telah mengiktirafnya. Dia tak iktiraf tapi dia memberitahulah itu tak salah. Lepas tu kita lihat juga anak-anak muda hari ini juga telah menjadi terlalu terbuka. Ada yang terbuka, yang melihat itu bukan satu isu besar, ya. Jadi bagi saya tidak ada harapan lah untuk sistem pendidikan kebangsaan kita ini bercahaya, ya, dapat maruah yang tinggi, kecuali diperkotak-katikkan lah, kecuali tenggelam timbul lah, ya. Dan saya percaya di peringkat tertinggi pendidikan, bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan tinggi tidak lagi dapat memainkan peranan, tidak lagi dapat berfungsi dengan baik macam saya dulu di universiti, ya. Sebab itu bagi saya generasi hari ini tak sama. Generasi saya dulu adalah generasi yang mendukung cita-cita kebangsaan. Itu memang kita jelas. Perjuangan untuk menegakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, sekolah Melayu sebagai sekolah kebangsaan, dan semuanya, ya, selepas kita merdeka itu kita iktiraf sebagai dasar negara didukung. Tetapi hari ini nampaknya banyak perubahan telah berlaku, banyak perkara yang telah tidak lagi dilihat seperti saya melihatnya dahulu. Dan inilah yang saya buat rakaman ini supaya saya rasa kita jangan salahkan takdir, tetapi kita salahkan diri kita yang tidak mendukung dasar negara dengan baik. Itulah guys kegagalan bahasa Melayu Malaysia yang tampaknya semakin sulit diselamatkan. Itu sebabnya gembar-gembor tokoh Melayu bahwa bahasa Melayu mendunia dan dituturkan ratusan juta hanyalah untuk menutupi kegagalan itu. Mereka juga berusaha membujuk agar generasi muda mau menggunakan bahasa Melayu dengan propaganda atau tipuan seperti itu. Padahal yang mendunia adalah bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.